Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, okey, hari ni kita akan masuki kelas Bahasa Melayu untuk kelas 5 PPW dan 5 HVAC 1. Okey, saya Cikgu Asma macam biasa. Hari ni kita akan belajar satu tajuk baru untuk kelas Bahasa Melayu, okey? Baik, sebelum memulakan kelas, harapnya pelajar dapat menyediakan buku latihan penulisan Bahasa Melayu. Kalau tak bawa balik buku latihan penulisan, boleh juga pakai buku pemahaman. Kalau tak bawa balik dua-dua, boleh juga pakai buku apa-apa, buku latihan yang ada dekat rumah kamu lah. Okey, baik. Kemudian pastikan kamu dalam keadaan bersedia untuk belajar dan memberi respon kalau cikgu bertanya tu dalam kelas Google Meet lah. Tapi sekarang cikgu rekod balik untuk kamu faham untuk yang tak masuk dalam kelas Google Meet. Jadi kamu boleh rujuk video ni, okey? Okey, baik. Hari ini tajuk kita adalah hidup bermasyarakat. Jadi apa itu hidup bermasyarakat? Dan siapa masyarakat dekat sekeliling kita? Adakah masyarakat ni penting? Mari kita tengok apa tu. Tapi kita kena tahu dulu apa tu masyarakat. Okey, masyarakat ni adalah kumpulan manusia yang hidup bersama. Maksudnya bersama dengan kita lah. Adakah kita ni masyarakat juga? Ya, kita juga masyarakat. Contoh masyarakat yang ada sekeliling kita. Kita ada masyarakat dari berbagai bangsa. Melayu, India, Cina, Kadasan, Iban, Siam, apa lagi? Terlampau banyak. Nyonya pun ada. Jadi itu adalah masyarakat berbilang kaum lah. Jadi kalau kata dalam keliling kita ni yang paling terdekat dengan kita, masyarakat yang paling dekat dengan kita siapa? Adalah jiran kita. Jadi siapa tu jiran? Jiran ni adalah yang berada berhampiran dengan rumah kita. Tak kiralah jiran ni contoh rumah kita kan kat sini sama ada jiran tu duduk dekat depan rumah, belakang rumah, kiri rumah ataupun kanan rumah ataupun selang dua buah rumah. Itu semua jiran. Jadi keliling kita berhampiran dengan rumah kita itu adalah kita panggil jiran. Jadi adakah penting untuk hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam kejiranan? Ada jiran ni penting ke tidak? Jadi cikgu akan terangkan pada sini. Okey, hidup masyarakat ni penting kerana pertama, nombor satu, menambah kenalan. Jadi selain daripada kita kenal diri kita kenal keluarga kita kenal keluarga ada sebelah ayah, ada sebelah ibu. Kita juga perlu ada kenalan yang lain selain daripada keluarga. Contohnya sebagai contoh jiran kita kena kenal jiran sebelah kita ni, kiri kita ni siapa? Mak ngah ke, pak ngah ke, yang belah kanan kita tu siapa? Mak cik ke, pak cik ke, pak long ke, aunty ke, uncle ke, siapa? Kita kena kenal sebab hidup kita bukannya bergantung pada keluarga saja, tapi kadang-kadang kita memerlukan kebergantungan terhadap orang lain selain daripada keluarga. Seperti contoh jiran kita. Untuk apa? Macam nombor 2 ni. Okay, nombor 2, menjamin keselamatan setempat. Untuk jamin keselamatan setempat ni maksudnya kita ada kita rasa selamat bila kata kita kenal jiran kita dan jiran kita pun kenal kita. Jadi apa-apa kita memerlukan pertolongan keselamatan setempat. Contohnya, sebagai contohlah cikgu tertengok satu video TikTok ni. Okey, baik. Pada video tersebut ada terdapat satu jiran yang dia terdengar suara terjerit-jerit, suara jirannya yang kena pukul dengan suaminya. Jadi dia buat laporan polis, dia call polis untuk selamatkan jiran dia. Sebab dia pun perempuan, jadi dia pun tak berani untuk nak mencampur, untuk nak pergi serang kat rumah untuk tolong. Jadi dia call polis untuk
selamatkan isteri yang dipukul oleh suaminya tu, jiran dia sebelah tu. Jadi itu pentingnya ada kenalan. Contohnya kalau kata selain daripada situasi suami pukul isteri tu, ada kadang ada orang yang nak merompak rumah kita dan jiran kita nampak, jiran kita yang akan tolong call polis, ataupun ada kita terlupa tak tutup api ke, air ke, apa ke, serika ke apa. Jiran kita tu adalah orang yang kita boleh bergantung untuk menolong kita. Okey, seterusnya menjaga keharmonian. Jaga keharmonian ni sebagai contoh kan. Kalau kata kita, yelah manusia ni dia macam-macam jenis perangai. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita tak suka pada jiran kita. Kita tak berkenan pada jiran kita. Jadi apa yang kita buat, kita janganlah kita memaki ataupun kita terus pergi rumah dia, serang rumah dia. Contoh ya, awak ni buang sampah dekat rumah saya lah, tak jaga kebersihan langsung ni. Habis sampah-sampah tu masuk ke kawasan rumah kamu. Jadi kamu marah tau. Bila marah kamu nak pergi serang kawan tu. Tak. Kita jaga keharmonian dari segi, kalau kata kita tak suka ada perangai jiran kita, apa yang kita buat? Apa yang kita kena fikir secara betul, secara rasional. Kita akan menegur secara baik. Maaflah, saya nak bercakap sikit ni. Boleh tak kalau awak tolong jangan buang sampah merata-rata. Apa kata kita bergotong royong untuk kemas ni macam tu. Itu adalah satu tindakan yang baik untuk jaga keharmonian. Kalau kata kita pergi menyerang, kita pergi memakai hamun. Contohnya orang jiran kita pula jenis panas baran. Dan terdapat pergaduhan dekat situ. Jadi dah ada rasa benci. Jadi tak ada keharmonian. Tak ada rasa tenang dalam kita berjiran. Jadi jiran kita pun tak nak bantu kita kalau kita ada masalah. Okay? Yang keempat, bantuan ketika kecemasan. Jadi kalau kecemasan ni contoh macam tadilah, kita perlukan kecemasan dari segi nak suaminya pukul isteri ke, jadi perlukan panggil polis, ataupun sebagai contoh cikgu ada situasi di mana jiran cikgu suaminya tak ada kat rumah, jadi dia mengandung, dah sarat, dah nak bersalin, jadi tak ada orang nak bawa dia pergi hospital waktu tu. Jadi terpaksa dia pun datang ke rumah untuk bagi tahu nak minta tolong pergi hospital kan. Jadi kita pun sebagai jiran yang baik, kita akan menolong bantu jiran kita kecemasan. Jadi kita pun bawa dia pergi ke hospital. Okey, benda tu adalah satu amalan yang baik dan nilai murni yang baik untuk kita terapkan. Membantu sesama kita tu adalah nilai murni yang baik. Okey, menjaga kebajikan penduduk setempat sebagai contoh, ada kawasan kita yang tidak berkemampuan, yang fakir miskin sebagai contohnya. Yelah waktu PKP ni tambah-tambah, tak boleh bekerja, dibuang kerja, tak ada duit untuk nak beli makanan. Jadi kita sebagai jiran, kita yang kena main peranan untuk sumbangkan apa yang kita ada. Contoh kita masak lebih, kita bagi dekat jiran kita, ataupun kita ada duit lebih, kita beli beras, minyak, keperluan makanan untuk jiran kita bagi dekat ni. Itu adalah satu cara kita untuk menjaga kebajikan penduduk setempat. Okey, yang terakhir sekali kunjung-mengunjung. Walaupun dalam keadaan pandemik sekarang, COVID-19, kita tak boleh kunjung-mengunjung ke rumah orang. Tapi kalau kata ada kawan, ada macam orang-orang yang tua lah, orang golongan emas ataupun golongan yang tinggal sendiri, yang memerlukan kita tengok-tengok kan, contoh anak-anak tak boleh balik kan, tak boleh rentas negeri, jadi kita boleh sediakan beli masakkan something. Okay, kita sebagai contoh kita masak asam pedas ke, kita masak lebih kan, kita hantar dekat tu supaya meringankan beban orang yang uzur kan. Jadi kat situ adalah cara kita untuk bermanfaat, untuk kita berbaik-baik dengan masyarakat sekeliling kita, iaitu jiran kita. Okey, seterusnya kita cikgu nak baca petikan
Okey, dalam kelas Google Meet tadi cikgu dah suruh murid-murid yang pelajar yang masuk untuk baca petikan. Petikan pertama tu perangan 1 sampai perangan ke-3. Okey, jadi Encik Samsudin akan berpindah ke rumah baru di Taman Indah. Beliau dan keluarganya hendak membersihkan rumah itu. Penduduk Taman Indah bergembira kerana mendapat jiran baru. Jadi mereka ingin berkenalan dengan Encik Samsudin. Selain itu, mereka juga ingin membantu Encik Samsudin membersihkan rumah. Jadi, keluarga Ravin, keluarga Minjun dan keluarga Rasimi datang untuk membantu Encik Samsudin untuk membersihkan rumah tersebut. Mereka juga akan bekerjasama untuk membersihkan kawasan di luar rumah. Menjelang tengah hari, isteri Encik Samsudin menyediakan hidangan makanan. Mereka menikmati makanan sambil berbual-bual dengan kemesranya. Encik Samsudin mengucapkan terima kasih kepada jiran barunya. Berdasarkan petikan ini, okey, cuba kamu keluarkan 3 orang jiran, keluarga jiran yang datang ke rumah Encik Samsudin untuk membantu Encik Samsudin. Okey? Cikgu bagi masa 10 saat untuk kamu fikir 3 nama jiran tersebut. Baik, betul. 3 nama jiran tersebut adalah yang pertama adalah keluarga Rafiq. Yang kedua adalah keluarga Mincut. Yang ketiga adalah keluarga Rasimi. Ketiga-tiga jiran ni datang ke rumah Encik Samsudin untuk membantu Encik Samsudin mengemas rumah. Okey, ni kita boleh pakai aktiviti bergotong royong ni sama juga. Kita bantu jiran kita bila kita memerlukan pertolongan. Okey. Seterusnya, mari kita bina ayat. Okey, arahan. Perhatikan gambar di bawah, kemudian bina ayat bagi setiap gambar. Yang ketiga, pelajar perlu menulis ayat dalam buku latihan penulisan bahasa Melayu. Okey, balik kat sini. Cikgu nak kamu bina 4 ayat berdasarkan setiap satu gambar yang cikgu telah bagilah dekat sini. Okey, ini adalah situasi amalan kejiranan. Jadi yang pertama, menziarahi jiran tetangga, gambar pertama. Gambar kedua adalah bertegur sapa dengan jiran. Yang ketiga, menyokong menolong jiran yang ingin berpindah. Yang keempat, melawat jiran yang sakit. Jadi buat satu ayat untuk setiap satu gambar. Cikgu bagi contoh satu dulu. Okey, contoh yang pertama, menziarahi jiran tetangga. Cikgu buat ayat. Bermula dengan ketua kampung itu sentiasa menziarahi jiran tetangganya. Ayat yang simple, ayat yang mudah. Kamu mulakan dengan kata nama, iaitu ketua kampung. Ketua kampung itu sentiasa menziarahi jiran tetangganya. Menziarahi itu kata betul, kata kerja. Ada yang tanya menziarahi tu apa? Menziarahi tu sepertinya kita melawat jiran kita. Kita berkunjung ke rumah jiran kita untuk melawat, untuk berbual-bual, untuk tanya khabar. Itu kita panggil menziarahi. Okey, baik. Sekarang kamu boleh bina ayat ni, 4 ayat ni dalam buku latihan kamu. Okey, kalau kamu kamu boleh screenshot ataupun kamu boleh stop dulu dan bina 4 ayat ni, okey? Okey, baik. Tanya bagi semua pelajar yang hadir hari ini dan siapa tanya juga bagi pelajar yang tengah melihat video cikgu sekarang. Okey, untuk kelas 5 PPW dan 5 Aircon 1. Jadi selepas ni cikgu harap kamu akan buat latihan yang cikgu beri di dalam live worksheet. Cikgu dah ada masukkan dalam grup WhatsApp dan cikgu akan memberi token bagi pelajar yang hadir dalam Google Meet tadi dan pelajar yang menghantar latihan. Okey, sekian terima kasih kelas kita. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.